anak saya rasa comfortable dengan Gugu, saya boleh pakaikan dia dari pagi sampai ke malam sebab Gugu pun ada banyak sangat variety of design yang sesuai untuk pagi, petang, siang dan malam untuk sebarang aktiviti dia daripada siang sehingga ke malam. Saya dah pakaikan Gugu dari anak saya lahir, sekarang dia dah 5 bulan. Tapi sebelum dia lahir, masa saya mengandung, saya dah tengok brand Gugu, dah tengok material dia sebab dia menggunakan high quality material. So that's why daripada awal lagi saya dah jatuh cinta dengan Gugu. Hai, Assalamualaikum. Selamat petang Mami semua. Apa khabar hari ini bersama-sama dengan saya lagi? Okey, dalam slot The Mummy Diaries. Okey, minggu ni bersama dengan saya lagi dalam slot The Mummy Diaries. Kita berkongsi tentang biasalah topik-topik mak-mak yang kita nak share ni, okey, yang insya-Allah dapat membantu para ibu di luar sana untuk menyelesaikan masalah-masalah membesarkan baby kecil ni. Okay, so dekat The Mummy Diaries ni selalunya kita kongsikan information-information yang boleh membantu ibu-ibu dan juga kita nak networking hub. So ibu-ibu lain semua akan berkongsi juga, okay, akan bagi tips, akan bagi hints. So who's live with me now, do say hello. Okay, hopefully dengar suara kejap. Okay, boleh dengar. Okay, so hi siapa yang ada live hari ni? Dengar kata hari ni ramai yang bekerja lagi, besok baru ramai yang cuti. Okay, so siapa yang bekerja hari ini, sekarang ni masa untuk kita bersantai-santai petang ni untuk tambahkan lagi ilmu dengan topik kita hari ni. Kenapa baby menangis? Okay, ni slot The Mummy Diaries kita yang ke-47. So hari ni kita nak bantu solvekan satu isu ataupun kongsikan apa yang kami tahu tentang kenapa baby menangis dan apa yang ibu-ibu, para ibu boleh lakukan. Okey, so kadang-kadang kita sebagai orang baru dalam motherhood ni, okey, kita mungkin kita mungkin tidak akan faham kenapa anak kita nangis, apa yang terjadi, what is going on, what is happening, why is my baby crying. So dengar kata tak cukup susu tu, nak susu lagi. Selalunya kan, apa lagi isu-isu yang kita dengar, mungkin susu tak cukup ataupun lapar ataupun sejuk, okey, ataupun tak selesa. So apakah sebab baby kita menangis? Kita kena tahu dan kita kena faham kenapa baby kita menangis. So who's here with me? Okay, dengan saya hari ini. Halo, cakaplah hai sikit so saya tahu anda berada dengan saya petang ni. Okay, hari ni patutnya kita live pukul 5 tapi terlambat sebabkan ada hal yang tidak dapat dielakkan tadi. So kita live lambat sikit hari ni. Okay, so hari ni dengan topik kenapa baby saya menangis dan nak buat apa ni? Mak-mak nak buat apa ni? Okey, kenapa baby selalu menangis dan apa yang mak-mak macam kita ni semua boleh buat. Okey, so sebelum tu saya just nak remind mami-mami semua dekat luar sana, okey, kalau bagi anda yang dapat tengok slot The Mummy Diaries kita minggu ni, okey, alhamdulillah dapat tengok on time. So bolehlah kita berkongsi komen, berkongsi information, okey. Tapi bagi anda yang termiss, sama ada anda boleh tengok dekat Facebook balik ataupun kadang-kadang tu kita dah banyak share benda dalam seminggu, dah tak tahu kat mana certain topik tu. So bolehlah pergi ke mana? Jeng. Bolehlah pergi ke Facebook, ke YouTube Gugu Malaysia, okey? Boleh tengok kat sini, YouTube Gugu Malaysia. Okey, cari kami. So subscribe. Jangan lupa subscribe ke YouTube channel Gugu Malaysia sebab dekat sana ada macam-macam information yang anda boleh dapat. Contohnya minggu sebelum tu kita kongsikan tentang banyak-banyak topik. Ada topik tentang cara anak berkhatan lah. Okey, itu untuk anak besar sikit lah sebab itu kita kenakan dengan musim. Sekarang kan musim berkhatan hari tu kan. Disember dan masih lagi. Okey, so lepas pada tu kita ada kongsikan
tips-tips macam-macam lagi. Anda boleh tengok di YouTube Gugu Malaysia untuk tengok komen-komen yang sebelum ni. Kenapa baby kembung perut, kenapa baby macam yang ni, kenapa baby saya kerap menangis. Okay, so do tune in to our Facebook page Gugu Malaysia. Dekat sana anda boleh tengok macam-macam lagi information. Alright, so now the first the one of the reasons why is my baby crying, kita wonder kenapa. Jom kita tengok salah satu topik pertama ni. Okey, kita punya point pertama adalah saya perlukan makanan, Mami. Okey, saya perlukan makanan. So selalunya lapar kan adalah punca utama kenapa anak kita menangis. Okay, now you tengok baby ni makan spaghetti memang dahsyat lah kan. Tapi ini baby besar. Kita cakap pasal baby kecil. Okay, baby kenapa dia menangis? Kebanyakannya lah adalah makanan. Tapi nanti kita komen sedikit pasal ni. Okay, kita ada sedikit sharing pasal anak saya lapar ni. Bila kita tengok pada ibu-ibu yang baru, baby-baby yang baru lahir, itu mungkin adalah isu lain sikit. Okay, so kecuali dalam tempoh, okay, ke topik kita. Kecuali dalam tempoh 1 atau 2 hari selepas dilahirkan, pada ketika ini dia hanya minum sekecil kacang hijau sahaja. Okay, kecil je. So sehari 2 ni dia sebenarnya bukannya minum susu, tapi dia minum colostrum. So kalau misalnya anda nak relatekan baby yang baru lahir tu kenapa dia menangis, tak boleh relatekan dengan saya perlukan makanan, sebab sebenarnya dia just perlukan ibu. Okay, tapi tu nanti kita akan share lagi. Okay, so kebanyakannya lah yang kita tahu ni, kita bercakap pasal bukan baby baru-baru hot from the oven. Ni kita tengah bercakap tentang baby yang mungkin dah macam seminggu, okay, yang dah tahu erti lapar tu. So kebanyakannya adalah kerana baby itu dia rasa macam dia lapar ni. Okay, so bayi tidak akan berhenti menangis dengan serta-merta, tapi kita teruskan dengan penyusuan kalau dia nak, dan dia akan mula bertenang bila perut dia terisi. Tak kisahlah sama ada sebab dia sebenarnya nakkan dia macam just nak suckle, okay, nak minum susu ibu tu saja nak rasa macam dia tengah minum susu. Ada tak mami dekat sini yang memang tak putus-putus menyusukan baby anda? Silalah komen. Okay, sebab sekarang ni anak saya pun dah 1 tahun 4 bulan dan makin dahsyat requirement susu dia. Yang kita pula makin lama kita makin relax sedikit kan. So apa yang mami-mami boleh buat adalah sentiasa pumpkan susu anda. So kita tengah cakap pasal saya perlukan makanan ni, of course kita fokus pada express breast milk ataupun direct feeding. Okay, so kita memang kebanyakannya fokus pada breast milk. So kalau kita cakap pasal breast milk pada para ibu, macam mana cara nak mengekalkan momentum susu tu, supply and demand. Okay, adalah setiap kali kita supply, setiap kali kita supply, and then akan ada demand daripada baby. Okay, so kalau kita tak supply, setiap kali ada demand akan ada supply. Ya Allah, terbalik pula. So setiap kali kita demand, baby demand susu, kita pun bagi dekat baby, supply tu akan top up, akan bertambah. So cara untuk pastikan anak anda sentiasa kenyang adalah dengan sentiasa susukan baby. Away from baby, make sure you pump susu, you expresskan milk you, supaya baby sentiasa rasa macam supaya badan kita sentiasa rasa macam ada susu yang diperlukan oleh baby. So walaupun kita trick kita punya body, kita sebenarnya itu adalah pump, bukan baby kita. So insyaAllah susu akan sentiasa terhasil. So saya perlukan makanan adalah salah satu reason kenapa baby selalu menangis. Okay, so kalau baby sentiasa sudah disusukan tapi dia masih menangis, mungkin kerana dia cari next tip kita. Okay, kita dah susukan, kebanyakannya adalah kerana baby lapar. Okay, tapi kalau kita dah susukan tapi dia still menangis juga lagi, pasal apa, kita pun tak tahu. Kita pun dah crack our head, kita pun menangis bersama dengan baby. Kenapa Nami tak nak stop nangis? Okay, so yang kedua adalah kerana dia perlukan keselesaan. Dia dah tak perlu susu lagi dah, dia perlukan keselesaan. Alah, comel-comel tengok. So natural je baby ni nangis, so pure kan. Baby ni bila dia perlukan susu ibu,
Okay, so apakah keselesaan yang kita maksudkan ini? Apakah keselesaan yang kita maksudkan adalah mungkin baju mereka terlalu ketat. Okey, atau lampin kotor buatkan diorang rasa tidak selesa. Apa kena-mengena dengan pakaian? Pakaian dia tak ketat ke, basah ke, lembap ke, tak selesa. Itulah menyebabkan dia tidak selesa. Are you guys here with me? Do say hello ke, hi ke, bagi komen sedikit. I hope I can read comments. Hi all. Kejap ya, saya komen supaya saya tahu yang komen saya aktif. Okay? Okay. Alright. Oh, ini dah salah komen. Okay. Alright, so kita sentiasa nak tahu mungkin baju dia kotor, mungkin tak selesa. Baju tu inclusive of diaper juga. Okay, diaper dia mungkin tak selesa, baju dia mungkin rasa tidak selesa. Boleh ada ke komen yang saya tak baca ni? Tunggu sekejap. Let me just see. Okay. I hope you guys are still with me. Sekejap. Okay. Maaf dia ada sedikit slow sebab saya punya sistem ni dia akan lagging sedikit, so I will not be able to see your comment there and then, so dia akan lambat sedikit lah saya punya feedback dia. Okay, so alright, let me see, am I missing any comments? Okay, tak apa, nanti kalau ada apa-apa komen saya akan catch up. Okay, so yang kedua, yang seterusnya, setengah bayi akan menjerit dan minta lampin ditukar dengan segera. So itu second common thing lah selain pada dia lapar adalah sebab diaper. Now newborn baby yang you sedar, yang you memang confirm akan tahu, newborn baby ni dia memang ada satu keajaiban. Okay, dia adalah filter kepada kekotoran. Kotor sikit je dia filter dengan menangis. Memang tak selesa. Ada sikit je dia tukar. So selalunya orang akan menggunakan nappy liners, sebab bila kita keep on tukar diaper, saya buat dengan anak saya dulu. Okay, banyak betul kos kita tukar diaper. So rupanya kita boleh bubuhkan nappy liner. So bila dia check sikit tu, buangkan liner tu saja, diaper dia masih boleh dipakai. So apa yang terbaik untuk baby newborn adalah dapatkan diaper memang saiz newborn. Okay, carikan saiz newborn so tak terlalu besar, so tak membazir. Bila besar kurang lagi dia punya kuantiti. So newborn, dapatkan saiz newborn, pakai kepada baby. Baby selalunya dalam less than an hour lah. Kalau baby baru lahir ni memang sekejap je. So checkkan sejam-sejam. Kalau anda tengok ada sikit, tukarkan juga. Janganlah kita rasa berkira dengan baby, sebab baby tu tak suka. Bila dia berak je dia rasa tak selesa. So akan ada perubahan. Kalau anda perbezaan, kalau anda tukar je diaper dia diam. So kalau mami dah selalu bagi baby rutin macam ni, baby tu akan sedikit tenang sebab dia dah tahu nanti kotor mak dia akan tukar. Tapi kalau selalu diaper dia kotor, kita biarkan dia membazir, biar dululah, tak apalah, sikit je. So lama-lama baby tu akan jadi baby yang sentiasa resah, grumpy baby. Dia rasa asyik tak selesa je. Dia rasa asyik rasa macam nak marah je. Okay, periksa juga lampin kalau terlalu ketat atau tak ada perkara lain melibatkan pakaian, yang ada perkara lain yang melibatkan pakaian. Mungkin kadang-kadang apa satu lagi adalah baby ni dia burp susu. Burp susu dia terkeluar. Okay, susu dia terkeluar, lepas tu dia rasa macam very uncomfortable lah. Dia rasa kalau lembab-lembab kat sini tu, dia rasa terganggu. Okay, so itu adalah salah satu benda yang mungkin menyebabkan baby rasa tidak selesa. Cakap pasal pakaian ni, baby ni memang satu benda yang diorang suka buat adalah diorang memang suka bergerak sini sana sentiasa. Okay, dia memang suka macam-macam je aktiviti diorang. Oh, sorry. Tergerak sedikit. Macam-macam je aktiviti mereka. Kalau diorang tak gerak, belum lagi boleh bergerak dengan dahsyat. Okay, so sometimes diorang bergerak sikit-sikit. Okay, kadang-kadang tu diorang walaupun baby belum bergerak, tapi baby tu dia perlukan space untuk macam let's say ada ruang sedikit. So kalau benda tu sedat, memang baju ni adalah benda yang sangat sensitif.
bila kena mengena dengan baby. Sebab baby ni dia sentiasa nakkan environment yang selesa lah, kita boleh cakap. Okay, environment tu termasuk benda-benda yang melekat pada badan dia. So contohnya saya tunjuk salah satu apa yang baby, walaupun ini adalah baby lebih besar, tu dia, tengok ni. Inilah gaya-gaya baby terkini. Okay, inilah apa yang diorang suka buat. Bila dia dah besar, kita bukan sahaja refer pada newborn baby, tapi kita juga refer pada baby yang lebih besar. Okay, so ini bila dia dah besar, dia macam ni, dia macam ni, dia akan menonggeng-nonggeng. Okay, diorang akan macam ni. So bila begini gaya-gaya mereka, dah macam Spiderman dah ni, okay, memang diorang akan pastikan, diorang memang nak kita pastikan keadaan diorang dalam keadaan yang selesa. Sebab diorang memang all the time memang bergerak aja kerja diorang. Okay, so sama ada dia akan duduk, dia akan bergerak, dia akan berjalan, merangkak, menonggeng sini sana. Ini sebabnya baby sangat-sangat penting untuk kita pastikan keselesaan. Especially walaupun baby tu dah setahun lebih, itu masih dalam kategori baby. Walaupun nak cakap toddler, tak toddler sangat kan. So masih kita kena pastikan yang baby kita ni, baju dia tu pergerakan dia selesa. So cari pakaian-pakaian yang boleh memberi keselesaan kepada baby kita. Okay, alright, so seterusnya, bateri pula low. Okay, seterusnya kita masih dalam topik ini, kenapa baby saya selalu menangis dan apa boleh saya buat. Pada yang baru join, ini adalah The Mummy Diary slot yang ke-47 kita. Okay, hari ini 47 minggu dah kami bersama dengan anda. Okay, the next one, kenapa baby perlu menangis selain daripada saya perlukan keselesaan tadi. Okay, ni yang seterusnya. Okay, dia perlukan kehangatan. Okay, tidak terlalu panas atau tidak terlalu sejuk. Okay, ini adalah romper daripada Gugu satu set. Okay, romper ni menggunakan kain yang sangat-sangat lembut, which is cotton. So cari baju-baju seperti ini, seperti romper Gugu ni. Okay, yang anda boleh pastikan kain-kain dia tidak akan bagi rasa gatal-gatal pada baby. Okay, baby tidak biasa merasa udara menyentuh kulit mereka dan lebih suka dibalut panas. Sebab bila dia dalam perut, dia lebih suka dia dibalut, okay, ditutup, di-wrap sebab dia rasa hangat. Dia perlukan kehangatan. Okay, berhati-hati supaya tidak makaikan terlalu banyak lapis. Okay, yang ni macam ni dah besar sikit. Tapi kalau baby tu betul-betul kecil, janganlah terlampau banyak lapis sangat sampai menyebabkan dia tak selesa. Okay, just easy, just enough for you to pakaikan ni. Lepas tu swaddlekan baby, dah cukup. Okay, tak perlu terlampau banyak-banyak lapis. Tak perlu terlampau banyak sangat, what do you call it? Layer dengan dekat kawasan dalam lagi lah, dekat luar lagi, dekat luar dia kita nak berbalut-balut macam-macam lagi. Lepas tu dekat atas dia punya dekat atas dia punya peha lagi, nak tutup lagi, stokin lagi. So benda tu akan menyebabkan baby rasa tidak selesa. Okay, so anda boleh memeriksa sama ada bayi terlalu panas atau terlalu sejuk dengan menyentuh perut bayi. Kalau dekat perut dia, kalau dia rasa macam you boleh rasalah perut dia panas ke sejuk ke. Okay, kalau misalnya dia terlampau kalau kita berpandu pada dia punya suhu tangan atau kaki, itu akan bagi kita rasa macam kadang-kadang kaki expose pada cahaya, pada angin. Okay, bila baby expose pada angin, itu akan bagi baby sejuk pula kaki dia. So kita pun dah ingat, oh baby kita sejuk. Okay, tapi kalau dia expose pada cahaya matahari ataupun kita tak tutup dia, kaki panas. So seelok-eloknya kita nasihatkan untuk kita bagi baby, kita rasa baby dekat dalam dia punya perut, dekat kawasan perut dia. Okay, sekejap saya tengah mencari beberapa contoh yang anda boleh pastikan baby selesa. Okay, this is one of the example, nanti saya akan tunjuk. Okay, so kalau kita nak, kita boleh gunakan termometer dekat baby. Okay, boleh gunakan termometer pada baby. Okay, termometer tu lagi senang untuk, macam sekarang kan kita tengah COVID case ni kan, kita memang banyak pakaikan termometer. Okay, so boleh tengok termometer pada baby. Ini adalah contoh baby yang dalam keadaan yang just nice. Okay, baju dekat dalam,
Lepas tu dia akan pakai swaddle. Okey, dan juga topi supaya kita tak nak nanti kepala dia expose dengan angin. So itu sahaja dah memadai. Kita tak perlu terlampau balut yang berlebihan untuk baby dan kita rasa macam baby selesa tapi sebenarnya baby tidak selesa. Okey. Sekejap saya hang kat sini. Okay, I hope you guys are still with me. Okay, okay, masih ada. Alright, so pastikan baby tu tidak terlampau dibalut-balut sampai dirasa tidak selesa. Okay. Okay. Alright, am I still live? Are you guys still here with me? Kejap ya. Kejap. Okay, kita break sekejap sebab saya tengok broadcast dia dah stop. Okay, it's still moving. Okay, so harap-harap anda masih boleh tengok, masih boleh join saya live. Okay, so the next one, saya perlu apa? Kenapa baby menangis? The third one adalah next one. Okay, yang keempat, saya perlu dipeluk. Okay, saya perlu dipeluk. So baby ni sangat-sangat suka dipeluk dan dimanjakan. Okay, so bayi yang baru lahir memerlukan sentuhan fizikal untuk menjadi selesa. Macam tu tengok mami dia peluk dia, selesa. Jika anda telah memberi bayi makan dan menukar lampin, pastikan keselesaan baju dia semua okey. Tapi dia still tengah nangis-nangis juga. So mungkin dia perlukan dipeluk, dia perlukan pelukan anda. Baby just wants you to hug the baby. Okay, so macam-macam cara yang kita boleh pastikan baby selesa. Kita pelukkan baby macam tu ataupun sideway pun boleh. Okay, so macam-macam mana pun janji anda rasa dia dipeluk. Now, the use of swaddle banyak membantu baby untuk bagi dia rasa dia di dalam pelukan ibu dia. Okay, memang swaddle sangat-sangat membantu untuk bagi baby rasa baby tu dipeluk-peluk. So nanti saya akan tunjukkan satu short clip untuk anda tengok dan kenapa saya cakap baby yang kata dia di dalam swaddle ni diorang happy dan cheerful. Okay, I share you this. Okay, itulah sebab, nampak tak how easy it is to swaddle your child and then make sure you make them feel like they are being in mommy's womb. Okay, being hugged again. So kenapa baby selalu perlukan perasaan untuk rasa dipeluk tu? Sebab rasa dipeluk tu sama seperti di dalam rahim ibu dan itu adalah rahsia untuk pastikan baby kurang menangis dan senang tidur. Kalau baby cukup tidur, dia akan sangat-sangat kurang menangis dia. Tapi kalau kita rasa baby tu kurang tidur, tak apalah, kejap lagi lah dia tidurlah lalang sekali dengan time dia tidur selalu. Memang dia lebih kerap bangun malam dan dia cranky. Try. Kalau siang you tak bagi baby nap yang cukup, malam confirm dia cranky. Okay? So kita tengok the next one. Sebab apa yang saya cakap ni ada kena-mengena dengan the next point kita. Okay? Ini dia. Saya perlukan rehat. Okay, memang baby yang dapat terlalu banyak perhatian, mungkin hari tu disebut, ramai orang datang ataupun ramai orang datang pergi berjumpa dia, ramai orang teringin nak tengok dia. Okay, time-time macam ni memang baby tu akan sentiasa rasa macam dia aktif. Okay, so mungkin terlalu aktif, dia akan dapat masalah untuk tutup Swiss dia. Okay, bila dia susah sangat, dia gelisah. Ramai pelawat datang, dia pun aktif, dia pun tengok orang itu ini sini sana. Lepas tu dia pun tidak tidur dan tak cukup rehat. Okay, so bila
ataupun dia terlebih main hari tu. Bila dia terlebih main hari tu pun dia akan susah nak tutup Swiss. Okay, so walaupun kita bagi environment yang bagus, such as tutup semua lampu, tutup semua kipas, pastikan baby tu tidur dengan tenang. Tutup semua kipas, tutup semua lampu, tutup semua cahaya-cahaya yang ada. Okay, mungkin bagi ruang cahaya sedikit sahaja, tapi still baby tak boleh tidur sebab dia tak boleh nak tutup dia punya Swiss tu. Okay, so jika anda bawa dia ke tempat yang lebih tenang, senyap, kurangkan rangsangan secara perlahan, dia mungkin akan ekspreskan perasaannya dengan menangis kejap sebelum bertenang. So kita dah tahu dah, dia dah tu dah mula, okay, it's coming. Dia dah mula rasa macam dia nak tidur. Okay, so itu adalah tanda yang bagus. Tapi bila dia kurang rehat, kebanyakannya baby memang akan selalu menangis dan lebih susah untuk dia tidur. Okay, so the next tips is, saya perlukan sesuatu untuk membuat saya lebih sihat. Okay, ini satu point yang sangat penting. Okay, sebab bagi bayi yang sakit, kadang-kadang menangis dengan suara nangis dia adalah suara yang lain. Okay, so biasanya tangisan dia macam lebih cemas-cemas gitu, lebih high pitch, lebih tinggi. So ini maksudnya your baby is not alright. Your baby is not fine. Please let your baby meet his or her pediatrician. Go and bring your child to the pediatrician. Okay, and then kalau misalnya anda tanya Dr. Google, kadang-kadang itu tidak membantu untuk menyelesaikan masalah baby anda. Sebab Dr. Google, dia tak boleh nak bagi tahu pitch baby tu macam mana. Dan tak sempat pula lah kita nak menggoogle, my baby is crying in high pitch. Okay, the thing that you can do is actually ask any relatives, family and friends, ataupun anda boleh terus bawa dan buat appointment ke pediatrician ataupun pakar. Senang, lebih senang. Okay, sebab kalau dia dah kerap sangat, kalau menangis sikit-sikit mungkin masih boleh jumpa GP lah. Tapi kalau dah kerap sangat, kita dah buat dah. Kita dah bagi dia makan, kita dah pastikan kita bagi dia selesa, tukar baju dia, okay, kita dah peluk, cuddle dia, kita dah bagi kehangatan. Anda dah ikut tips-tips yang kami share ni, tapi dia still menangis-nangis juga. Dah peluk, menangis, dah cuba bagi tidur, menangis. Semua tak boleh, semua tak kena. So it's time for you to bring your child to the pediatrician. Okay, so ini adalah, kami harap benda ni dapat membantu ibu-ibu baru kat luar sana. Okay, untuk membantu untuk pastikan anda dah go through step ni. Contoh pertama, okay, dia perlukan makanan. Anda pasti tengok, bagikan dia makanan. Yang kedua, dia nak keselesaan, tukar baju, tukar diaper. Tak boleh juga. Okay, bagi dia kehangatan, tak terlalu panas, tak terlalu sejuk, baju sedap, selesa, semua sedap. Okay, lepas tu peluk dia. Dia tak nak peluk juga. Lepas tu rehat. Tak nak rehat juga. Tak boleh juga lagi semua. Okay, so it's time for you to bring your child to the pediatrician. Bagi saya sesuatu yang boleh saya lebih rehat. Okay, tapi sebab ni selalu common this one. Saya perlukan sesuatu tapi saya tak tahu apa yang saya mahu. Okay, tangisan yang tidak berhenti selama beberapa jam ni juga menyebabkan baby ni, dia ada sesuatu yang dia cuba cerita. Beberapa jam ni, tak habis-habis. Kita dah bagi susu, still menangis-menangis lagi. Sebelum anda bawa ke pediatrician, okay, anda kena faham satu benda. Baby ni sangat sinonim dengan masalah isu kembung perut. Okay, colic. It's always a big issue. Kita masih dalam topik kenapa baby saya menangis. Okay, sekarang ni kita dah ceritakan common issues why baby is actually crying, why your baby cries. Okay, why does your baby cry non-stop is an issue. So sekarang ni kalau misalnya anda dah cuba, kita dah bagi dekat dia keselesaan semualah, tips-tips yang kita bagi tu, tapi baby masih menangis juga lagi. Okay, so pastikan anda solve satu isu, which is kembung perut. Ini sangat common isu kembung perut ni. Okay, tangisan yang tak berhenti selama beberapa jam ni memang sangat-sangat sinonim dengan isu kembung perut atau colic. Okay, a colicky baby is always a baby that is not hungry or not full,
but he is full of gas. Dia acid yang dah penuh dengan baby tu, mungkin makan lambat ataupun minum tak cukup masa, ataupun baby tu digestive system dia susah untuk digestkan susu dengan betul. Kadang-kadang selalunya terjadi pada formula fat baby. Okay, anda kena pastikan anda burp, sebab susu formula ni dia tak sehalus susu ibu. Dia tak macam susu ibu ni, dia cepat lapar. Minum je terus absorb semua, minum absorb semua. Tapi susu formula dia lebih hard sebab dia eksternal, dia bukan susu ibu. So itu boleh banyak memberi baby isu kolik. Okay, ataupun susu ibu pun boleh jadi juga. Mungkin anak anda adalah colicky baby. So what can you do? Okay, anda perlu pastikan anda mengurut bahagian perut dia, dada, belakang, dan anda gosok-gosok betis dia, okay, dengan balm yang berherba ataupun balm-balm yang dapat membantu untuk membuangkan, mengelakkan angin. Okay, anything that can absorb for baby's stomach. Okay, apa-apa yang boleh membantulah untuk baby punya isu kolik. Now, I'm sure you have heard of apa ni? Kat sini. Susah betul. Ni. Okay. Hush Hush Baby Balm. We have something that is called Hush Hush Baby Balm. Hush Hush Baby Balm ni adalah balm yang organik. Dia tidak ada apa-apa jenis chemical sekalipun. Okay. Tetapi dia dapat membantu untuk hushkan baby anda. Hush little baby, don't you cry. Banyak kali dah saya nyanyi walaupun saya tak pernah nyanyi dekat live. Okay, banyak kali dah saya nyanyi lagu Hush little baby, don't you cry. Kenapa? Kerana anda kena pastikan anda hushkan baby anda, hushkan baby anda sebelum dia menangis dengan teruk dan dahsyat. So apa yang anda perlu buat lepas baby mandi, sapukan baby oil, massage baby, dan sapukan ni Hush Hush Baby Balm pada kawasan dada dia, pada kawasan belakang, pada kawasan perut, dan juga sapukan pada betis-betis dia. Tadi kita dah pakaikan baby oil untuk kita massage dia. Massage sekali lagi dengan balm. Okay, gosok balm tu supaya ingredients yang ada di dalam balm tu dapat absorb dekat dalam badan baby kita. Sebab tu pentingnya untuk cari yang organik. So today is 31st of December. Kalau anda tengok dekat YouTube ni dah late telecast. Okay, tapi kalau tengok live sekarang ataupun di Facebook, Hush Hush Baby Balm and everything on our website at www.gugu.com.my is currently on 15% to 20% sale. So kita tengah buat year end sale. So today is the last day. Okay, tapi sebab kita dah ada lots live slot hari ni, saya kongsikan juga dekat anda. I cannot wait. Okay, I want everybody to grab this opportunity. Kami masih ada lagi stok untuk Hush Hush Baby Balm ni. So go to Instagram Gugu Malaysia kat bawah ni. Sekejap, ada tak nampak Instagram ni? Ni kat bawah ni. Okay, Instagram Gugu Malaysia and log on, ataupun anda boleh tengok lah dekat Instagram tu, boleh DM, boleh tanya tim Gugu macam mana cara nak pakai baby balm ni, apa ingredients. In the baby balm, kita menggunakan beeswax. Dia tidak ada petroleum ataupun apa-apa. Okay, so kita ada orange scent sebab orange sahajalah yang selamat untuk baby. Okay, dan ada banyak ingredients lain yang dapat membantu baby, tapi selebihnya adalah organic and natural based. So do help your child. Sometimes bila dia tak tahu apa dia nak buat dan dia menangis dengan dahsyatnya adalah kerana dia tengah ada kolik. Okay, colicky baby, dia tengah ada kolik. Okay, so apakah yang perlu mami lakukan? Okay, ni adalah sum up kepada apa yang kita nak cerita. Apakah yang perlu mami lakukan? Okay, anda nampak baby ni, dia pakai bedung. Bedungkan dia dan peluk dia dengan kuat. Okay, kuat hangat-hangat macam tu kalau baby terlalu nangis dengan dahsyat. Okay, ataupun dia nangis sikit pun buat saja. Nampak baby ni bila kita pakaikan dia dengan swaddle, dia terus rasa macam tepi-tepi dia dipeluk. Okay, your baby is being hugged. Nampak tu contohnya baby tengah tidur. Okay, baby ni adalah baby seminggu. Masa ni baby ni tengah seminggu, baru umur 7 hari. Okay, so dia memang di-train untuk pakai bedung daripada awal. Okay, cuba mainkan muzik-muzik yang lembut, yang dapat tenangkan baby, yang soothing untuk baby. Okay, lepas tu buai-buaikan dia sedikit. Walaupun kami faham
saja isu kan, kita tak nak baby ni terlampau biasa dibuai-buai. Tapi kadang-kadang memang dah jadi dia punya rutin, memang dia suka kita peluk-peluk dia sikit. Okay, so cuba kaedah urutan. Pakai Hush Hush Baby Balm ni, dapatkan di Gugu, www.gugu.com.my, ataupun kalau anda ada apa-apa jenis organic balm yang lain, kalau tak ada Hush Hush Baby Balm dan anak anda tengah menangis, okey, dan anda nampak tips ni, it's okay, pakaikan apa-apa sahaja jenis balm yang boleh bantu tenangkan baby, balm ataupun oil base. Okey, yang boleh tenangkan dari segi dia macam maintenance lah, letak kat dada. Dia tak boleh hilangkan sakit perut, dia tak boleh keluarkan angin baby, dia tak boleh buat macam-macam. Dia bantu untuk menenangkan baby sahaja. Okey, so it's not a medication. Okay, so satu lagi, biarkan baby tu dia suckle on something. Okay, tak tahulah kalau anda jenis ibu yang suka bagi baby isap puting. Okay, bagi dia isap sesuatu. Jari dia yang bersih, buka daripada mittens, dia akan diam sikit. Kalau dia dapat isap jari dia, ataupun puting ke, ataupun susukan baby. Okay, so yang paling penting sekali, Mami here, the deepest tips that we want to share, jangan putus asa. Sentiasa pastikan anda pujuk dan cari cara untuk anda solvekan isu baby anda. Cari again and again and again cara untuk anda bantu baby anda. Okay, so pastikan baby sentiasa dalam keadaan yang tenang, sebab kita dah sharekan banyak tips ni. Okey, kalau boleh anda ikutilah satu tips, dan apa-apa boleh DM Tim Gugu nak tanya apa-apa berkenaan dengan Hush Hush Baby Balm ke, berkenaan dengan baby oil kita ke, apa-apalah yang anda nak tahu. Alright, itu sahaja daripada saya hari ini. Bateri pun dah nazak, so I am doing a very quick session today. Okay, insyaAllah we will tune in again, insyaAllah. And do not forget to go into IG and Facebook as we go on live every single day. Okay, kita akan ada live hari-hari pada anda untuk updatekan yang terbaru daripada Gugu. Nanti marah pula kalau kata kenapa hari tu tak bagi tahu pun ada sale. Kami bagi tahu hari-hari sebenarnya. Okey, hari-hari kami ada live. Janji anda tengok di Insta Story ataupun di IGTV ataupun di Facebook Gugu Malaysia. Okey, do not worry. We will go in live untuk tunjukkan anda lagi banyak lagi tips-tips. Contohnya macam mana cara nak mandikan herba untuk ibu yang tengah berpantang, ataupun cara untuk sapu minyak angin pada baby. Okay, so since PKP ni susah untuk kita grab baby kat luar sana, kita akan gunakan baby cap-cap. So tune in from next week. Selamat menyambut tahun baru kepada anda semua. Hari ini adalah hari terakhir bulan Disember. So 31 hari bulan Disember. A happy new year to all of you. I will wish you a happy new year again tomorrow, sebab tomorrow is the 1st of January. Okay, insyaAllah. So tune in to our Facebook, IG, ada macam-macam untuk anda tahun hadapan. Okay, so help us to help you. Let us know what you need. Okay, bye. Take care, mamis. Assalamualaikum.